Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ianya merupakan satu nikmat yang besar kerana kita dapat hidup pada hari ini dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang masa dan kekuatan dan kesihatan untuk berada di alam maya dalam majlis ilmu. Dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kekuatan untuk beramal dan istiqamah. Dan yang paling penting Allah terima amalan kita dan menjadikan kita hamba yang terbaik di akhir zaman di bumi ini. Dan menyebabkan kita di antara golongan yang terpilih untuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini alhamdulillah kita telah mempelajari dari kitab Syarah Kitab Jami'. Ya, dengan beberapa perkara yang pelajaran yang lepas, di antaranya berkaitan dengan hak kita sebagai hamba-hamba Allah atau sesama Muslim, di mana hak yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, ialah hakul Muslim alal Muslim sittun. Hak orang Islam sesama Islam ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, bila kamu bertemu dengan mereka orang Islam maka sebarkanlah salam ataupun berikanlah salam ke atasnya. Wa idza da'aka fa'ajibluhu, maka bila dia mengundangkan kamu maka penuhilah. Dan kita telah bahaskan tentang jemputan-jemputan dan mengikut pandangan ulama dalam bab ini, jemputan yang ditekankan ini berkaitan dengan jemputan walimah, ya, jemputan perkahwinan. Okey. Dan kita telah terangkan ada adab yang membenarkan kita datang ke majlis-majlis perkahwinan. Kemudian yang ketiga, bila dia meminta wa idza istansahaka fansahu, bila dia meminta untuk dinasihatkan maka berikanlah dia nasihat. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Okey. Dan pada pelajaran hari ini kita akan bicarakan tentang apabila seseorang itu bersin, maka hendaklah kita membalas bersin itu. Ya, bukan membalas dia hacum kita pun hacum, tak. Membalas yakni menjawab bersinnya dengan menjawab bersinlah seperti yang mana warid dalam hadis. Nanti kita akan kupaskan. Baik. Yang keempat, mendoakan bersin jika dia bertahmid. Ya, jika dia bertahmid, mendoakan, yakni jawab yang dimaksudkan jawab ini ialah mendoakan jika dia bertahmid. Kalau dia tidak bertahmid, yakni dia tidak menjawab memberi hacum tu alhamdulillah, dia tak cakap alhamdulillah, maka bila dia tidak cakap, tidak ada wajib bagi kita untuk menjawabnya. Ya, kenapa? Kalau dia tidak memuji Allah dengan arti kata lain, bahawa kita tidak disunatkan untuk menjawabnya. InsyaAllah kita akan bahaskan. Baik, yang keempat, mendoa bersin jika dia bertahmid. Siapa yang ada buku ni, buku surat 20. Ya, bagi yang tak ada, insyaAllah pada saya masih ada lagi stok dia, dalam lebih kurang 4 ya. Boleh hubungi Yayasan Taklim untuk menghubungi saya. Harga dalam lingkungan RM40. Tidak termasuk pos dah RM8.50. Okey, baik. Keempat, mendoa bersin jika dia bertahmid. Tata cara seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang bernombor 6224 dari Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Okey. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah.
yakni kita memuji Allah, segala pujian bagi Allah. Sedangkan orang yang mendengar hendaknya mendoakan dengan berkata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu orang yang bersin setelah mendengar ucapan ini, hendaklah dia berdoa, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Baik. Ini di antara adab bersin yang mana kebiasaan yang berlaku pada setiap manusia yang tidak boleh lari daripada perkara-perkara tersebut. Jadi bersin di antara perkara yang yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya sebagai tanda untuk menghilangkan daripada penyakit. Ya, dikatakan ianya adalah untuk menghilangkan daripada penyakit. Oleh kerana itu, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa Allah menyukai bersin. Dia tidak menyukai pada menguap. Maksud menguap itu dengan bersin itu kerana apa? Kerana dia menghilangkan penyakit. Okey. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, pertama dia akan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia sentiasa beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan bersin. Ya, masya-Allah, Islam begitu kedudukannya. Ya, dia menjaga, dia mengajar kita dari segala-gala sudut. Bahkan sehingga kan dalam tandas pun dia mengajar kita. Subhanallah, maha suci Allah. Baik, dalam bab adab bersin ini seperti mana yang kita dah katakan bahawa Allah menyukai bersin dan dia tidak menyukai kepada menguap. Tetapi ada adabnya. Jangan kita kata, oh kalau Allah tak suka berarti, tapi kenapa Allah jadikan? Itu satu perkara yang agak manusia suka banyak mempertikaikan. Ya, sebenarnya kita kena faham setiap kejadian itu ada hikmahnya. Ataupun setiap kejadian itu kita kena faham elok-elok Allah jadikan ia sebagai ujian kepada kita untuk mengangkat darjat kita. Allah tak suka syaitan tapi dia jadikan, ya, untuk sebagai ujian nak mengangkat darjat kita. Allah tak suka kepada hawa nafsu, ya, tetapi dia jadikan kepada kita sebagai ujian. Oleh kerana itu jangan mengkritik Allah kalau kita tidak memahami. Tak ada siapa yang suka kena uji, betul tak? Ya, kalau boleh nak pas je. Habis kalau kat sekolah tu, waktu kita belajar di waktu kecil tu, tiap-tiap tahun, tiap-tiap penggal ada peperiksaan mengisyaratkan benda tu tak ada siapa yang suka. Tetapi bila diperiksakan, maka menunjukkan darjat seorang itu, tingginya seseorang itu dalam bidang masing-masing. Ya, bidang masing-masing yang akhirnya dia dimasukkan ke asrama. Misalnya zaman kita dulu ada penilaian darjah 5. Ya, zaman sekarang apa ya disebut? Tak ingat dah. Ala kulli hal, penilaian, lepas tu boleh masuk asrama, lepas tu tingkat 3 pula ada PFR ataupun SRP, ya. Lepas tu naik boleh pergi ke asrama, lepas tu SPM, ya, naik lagi tingkat 6, SMA, SMU dan berbagai-bagai, dia naik berperingkat-peringkat. Okey. Itu dia ujian yang Allah bagi sehingga tahap kita mendapat PhD, ya, dan banyak lagi ujian yang Allah pada kita di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah jadikan ujian ini seperti bukan Allah tidak suka tu, maksudnya kenapa Allah jadikan? Kita memperhatikan, tak boleh, ya. Seperti mana yang kita tahu, tanah yang Allah paling benci adalah pasar. Kita tahu dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa Allah tidak suka kepada pasar. Tempat ataupun satu tempat yang paling Allah tidak suka pasar. Dan tempat Allah paling suka masjid. Tetapi dalam pasar, dalam adab-adab kita pergi ke pasar itu pun Allah tak suka. Maksud di situ kerana suasana di situ dengan penipuan, jerit-pekit dan berbagai-bagai perkara yang tidak sihat. Tetapi Allah telah berikan satu peruntukan yang istimewa. Walaupun tempat tu Allah tak suka, dijadikan ujian kepada kita, kita masuk macam mana? Adakah kita masuk ni main masuk lenggang-lenggok je? Atau terus aku nak barang ni sampai kelang kabut jadinya? Ataupun kita masuk dengan beradab, dengan membaca doa. Ya, doa yang warid dalam hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang memasuki pasar, ya, lalu dia mengucapkan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair atau huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan diberikan beribu-ribu kebaikan dan dihapuskan beribu-ribu kesalahan dan dibenakan baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Nampak? Tempat yang Allah benci, tapi Allah bagi satu guideline, kalau kita beramal, maka kita akan dapat pahala yang begitu besar. Begitu juga dalam bab yang begini. Maksudnya, kalau seorang tu menguap, Allah tak suka tu, disebabkan ia ada pengaruh berkaitan dengan kemalasan, ya, ataupun gangguan syaitan, atau syaitan suka benda-benda yang begitu. Maka oleh kerana itu Allah tak suka, dia bagi adab-adab yang untuk menaikkan darajat kita. Tetapi dalam bab ini berkaitan dengan bersin, Allah suka kerana dia menghilangkan penyakit. Ya, baik. Dalam hadis ini membicarakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucap Alhamdulillah. Sedangkan orang yang mendengar hendaklah mendoakan kepadanya dengan berkata Yarhamukullah, kallah. Lalu orang yang bersin itu mendengar ucapan dan hendaklah dia menyebutkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Menurut Imam An-Nawawi, sunnahnya yang disepakati memang dengan tutur cara seperti itu. Yakni dia begitu kedudukan yang disunnahkan kepada kita lakukan seperti itu. Ya. Bersin, dijawab sebutan, lepas tu dijawab, lepas tu dijawab balik. Ya, sebanyak 3 peringkat. Orang Yahudi bila dia nak bersin, kalau dia tengah jalan-jalan nampak Rasulullah, tiba-tiba dia nak bersin, dia akan cuba pergi ke hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana doa pada Rasulullah tu doa dia mustajab, seorang nabi. Dan mereka memerlukan doa-doa itu, ya, dari Rasulullah. Mereka tahu itu Rasulullah. Lalu oleh kerana itu bila mereka datang, ya, datang dekat dengan bila dah nak bersin, dia cuba datang dekat Rasulullah, lalu dia hacum Alhamdulillah, dikata. Ya. Dia tunggu Rasulullah menjawab, kerana bila Rasulullah menjawab, artinya itu adalah doa. Yarhamkallah. Tapi Rasulullah, ya, tengok Yahudi, dia tak jawab. Ya. Subhanallah. Betapa pentingnya mereka sendiri mengharapkan doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni bila bersin, kita mengharapkan doa-doa daripada sahabat-sahabat kita yang sudah tentu ikhlas, ya, kita mengharapkan mereka menjawab kerana ianya merupakan doa untuk kebaikan antara dia dan kita. Okey. Jadi menurut Imam An-Nawawi, sunnah yang disepakati memang dengan tata cara seperti ini. Hacum Alhamdulillah, lalu dijawab Yarhamkallah, lepas tu kita balas balik Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mendoa orang yang bersin bertahmid. Ya, dalam kitab Iqna' disebutkan orang yang bersin hendaklah menutup wajah dan tidak menoleh, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Ini dia adab-adab bersin, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Dalam hadis ada membicarakan tentang adab-adab bersin. Bila seseorang itu bersin, maka hendaklah ditutup dengan tangan. Hacum. Okay. Tutup. Jangan hacum tu dia zoom habis terbang yang dekat depan. Tak. Ya. Hacum tutup tangan. Ya, itu adab. Ajarkan anak-anak kita. Kalau ada tisu, pegang tisu tu. Kalau tak ada tisu, tutup dengan tangan begitu. Ya. Tutup. Dua tangan. Asal menunjukkan bahawa Rasulullah menutup. Ya. Menutup mukanya. Mengelakkan percikan-percikan penyakit. Ya. Kalau dah kita pakai mask topping tu, okey, tak jadi masalah. Ya. Acum, kita yang kena. Ya. Tetapi kalau kita tak pakai, maka kita tutup. Ya. Dikatakan sini jangan menoleh. Ya, tidak menoleh. Tidak menoleh tanpa tutup. Ya, hacum. Okey. Kalau dia hacum tak kisah. Dia tutup ke di depan begini ke ataupun begini ke, tak menjadi masalah. Kenapa? Kadang-kadang kalau ada orang di depan atau pemakanan di depan, kalau kita bersin agak tidak berapa, kita tengok tidak berapa baik. Ya, tidak berapa baik. Jadi itu di antara adabnya kita bersin hacum, ya. Dan jangan kita tutup, ya, menghalangkan udara dari dalam hidung kita keluar. Jangan. Ya. Setengah orang
Dia tak nak keluarkan benda tu, dia tutup hidung. Maka penyakit akan berada dalam diri kita lagi. Tapi bila kita hacum, dia keluar. Dia keluar. Dan sebaik-baiknya rendahkan suara kita. Hacum. Okey, jangan hacum sampai 1 kilometer dengar. Tak boleh. Ya. Hacum, tahankan. Ya, terutamanya kaum lelaki lah. Kadang-kadang bila dia bersin tu bergema rumah tu. Kan? Okey, dia lepas geram. Tapi masih lagi kita mengatakan jaga adab-adab kita. Ya, memang kita nak lepas geram. Yang tersumbat pula hidung ke, gatal, hacum, tahan. Dan perempuan lagilah dikatakan kena tahan. Kalau tidak buruk perangainya. Dia hacum, ya Allah si perempuan ni. Kenapalah dia bersin macam orang lelaki orang kata kan. Ada adab perempuan dia kena jaga. Tetapi jangan sampai tutup ya menghalang kita bersin. Itu je. Baik. Jadi seorang yang bersin itu hendaklah dia menutup mukanya, ya, dia menutup mukanya, hacum, lalu dia mengatakan alhamdulillah. Kuatkan suara supaya orang yang ada dekat tu dengar untuk menjawabnya. Ya. Jangan hacum sorang-sorang dia. Pasal kita memerlukan doa sahabat-sahabat kita, orang keliling kita. Hacum alhamdulillah. Ya. Tidaklah mesti alhamdulillah kan. Ya, tak. Alhamdulillah. Itu je. Jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Ni nak baca Fatihah ke apa ni? Kan? Dia alhamdulillah. Itu pasal tuan-tuan dan puan, kita berdiri pada hadis kerana hadis dia menerangkan secara terperinci bila dia kata begitu-begitu. Itu pasal bila Rasulullah kata makan samillah, baca bismillah. Bismillah. Itu hak dia. Kenapa? Itu adalah melengkapi satu kalimah yang penuh yang Rasulullah ajar. Adapun Ar-Rahmanir Rahim itu untuk bacaan Al-Quran. Bismillahilladzi la yadurru. Itu doa. Zikir pagi dan petang. Ataupun Bismillahi tawakkal ala Allah. Okey, tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Dia bermula daripada Bismillah. Oleh kerana itu kalimah yang ditetapkan oleh Rasulullah jangan kita tambah. Ya, bila dikatakan Alhamdulillah, maka Alhamdulillah. Alhamdulillah, maka Alhamdulillah. Jangan kita tambah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Okey, baik. Kemudian dalam kitab Iqna, orang yang bersin hendaklah menutup wajahnya dan tidak menoleh, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian mendoakan orang yang bersin, orang bersin yang bertahmid hukumnya fardu kifayah. Ya, siapa yang dengar maka jawab. Sebaliknya orang bersin tidak bertahmid justru makruh didoakan. Kalau dia tidak mengatakan dia bersin hacum, lalu disunnahkan bagi kita menjawab orang yang bersin tu alhamdulillah dan kita menjawab yarhamkallah. Ya, yarhamkallah. Okey, baik. Kemudian kalau orang tu bersin hacum, dia tak cakap. Ya, maka tak perlu berdoa. Bahkan dalam pendapat ini mengatakan makruh pula kita berdoa. Kenapa? Dia tidak memuji Allah. Allah dah berikan dia kesihatan, dia tidak memujinya. Maka di situlah ya, sebahagian ulama mengatakan makruh. Dan di situlah mengisyaratkan kepada kita kalau kita bersin kuatkan suara jawab. Sebut alhamdulillah. Bukan kuat suara bersin tu, tapi kuat suara mengatakan alhamdulillah supaya orang dekat-dekat kita dengar. Baik. Mendoakan orang yang bersin bertahmid hukumnya fardu kifayah, sebaliknya orang yang bersin tidak bertahmid, yakni tidak mengucapkan alhamdulillah, justru makruh didoakan. Namun khusus untuk kalangan anak-anak dan orang yang baru meluk Islam, sebaiknya diajari bertahmid saat bersin. Okey. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam ataupun kanak-kanak, kalau dia bersin tak bertahmid, kita ajar. Kerana mereka tak tahu. Maka di situ kita boleh jawab yarhamkallah, lepas tu ajar dia bila kita bersin baca alhamdulillah. Ya, itu dia. Dan anak-anak perlu diajar. Kanak-kanak perlu diajar. Kenapa? Kalau tidak diajar mereka akan lupa. Ya, mereka akan lupa, mereka tak buat pun. Okey. Jadi itu di antara adab-adab kita lah. Kaum lelaki hendaklah menjawab tahmid lelaki lain. Demikian pula dengan tahmid wanita yang telah berusia lanjut.
atau wanita-wanita lain sekiranya aman dari fitnah. Seorang lelaki tak boleh menjawab bersin wanita muda ajnabi, demikian pula sebaliknya. Okey. Ini ada perbahasan sedikit. Kalau yang bersin tu lelaki, jawablah lelaki, dan perempuan boleh jawab, ya. Tapi itulah kenapa jawapan itu memerlukan kuat juga. Kenapa lelaki yang bersin tu akan menjawab. Okay, orang yang bersin itu akan menjawab. Jadi bila orang yang bersin itu lelaki misalnya, dibenarkan, kitab ini bicarakan dibenarkan semua menjawab kecuali wanita. Tapi kalau majmuk, kumpulan wanita itu ramai, tak apa salah seorang menjawab, ya, yarhamkallah. Okay. Tetapi jika duduk berdua, bertiga begitu, tidak disunnah kerana ditakuti fitnah. Ini berkaitan fitnah ni lain. Ya, fitnah ni sebenarnya kalau kita menyaksikan banyak fitnah ini datang melalui berbagai-bagai. Di antaranya fitnah ini datang melalui pandangan mata, itu yang paling banyak. Kemudian fitnah itu datang kerana bila pandangan mata dengan gaya, dengan ialah mukanya, dengan pakaiannya, semua itu adalah fitnah-fitnah bagi kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Begitu juga kaum perempuan terhadap kaum lelaki. Oleh kerana itu diarahkan kita orang beriman menundukkan pandangan sama ada lelaki ataupun perempuan. Kerana ianya merupakan fitnah yang datang. Ya, apa istimewanya orang lelaki itu nak tengok mungkin perempuan dengan bentuk badan dia seperti kerengga tu, ya, ataupun gaya dia berjalan, ataupun dengan sifat-sifat pakaiannya, maka di sana adalah fitnah bagi kaum lelaki. Dan bagi kaum lelaki pula, ya, mungkin kita kata mana ada kaum lelaki ni dari daya tarikan, jangan dibuat, ya, disebabkan kita bicara kita bukan orang yang mempunyai daya tarikan, ya, tapi bila muncul lelaki dengan pakai ketatnya, keluar six pack dia tu, ya, kita ni dah satu pack je, dia buncit, dia six pack, ya, dengan rambut dia lagi, dengan gaya dia, berbagai-bagai pun ada daya tarikan, itu pun fitnah juga. Yang lelaki muda peminatnya perempuan muda lelaki muda. Begitu juga yang tua peminatnya orang tua, lelaki tua, perempuan tua. Dia tak boleh lari dalam bab-bab ujian yang begini. Maka jika menimbulkan fitnah, maka jawabkan. Okey, tak perlu jawab. Kalau menimbulkan fitnah, terutamanya bagi pasangan lelaki, yakni dua orang lelaki ataupun perempuan. Okey, baik. Jadi dalam bab ini menjawab bersin seorang lelaki tidak boleh menjawab bersinnya wanita muda ajnabi, demikian pula sebaliknya, ya. Kalau dibalik tabir itu mungkin. Acum alhamdulillah yarhamkallah. Okey, kita boleh jawab. Tapi kalau berdepan dan kita tengok keadaannya, ya, maka elakkanlah. Apabila ada orang yang bersin hingga 3 kali dan setiap kali bersin dia bertahmid, maka orang yang mendengar hendaklah menjawab tahmid tersebut. Namun jika bersinnya masih lanjut, ada kemungkinan disebabkan sakit, orang yang mendengar mendoakan kesembuhan bagi saudaranya. Okey. Ini di antara adab bersin yang berikutnya. Kalau dia bersin, ya, sebanyak sekali, maka kita jawab asyum alhamdulillah yarhamkallah, lalu dia akan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Pum, bersin lagi. Hacum, ya, alhamdulillah yarhamkallah wa yahdi wa yuslih yarhamkallah wa yahdikum yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kali ketiga bersin hacum. Ya, hacum, maka dikatakan kepadanya, okey, dia akan kata alhamdulillah. Kita membuat pilihan dalam bab ini. Kalau mengikutkan hadis, bila dia bersin 3 kali, ya, bila dia bersin 3 kali, dah itu dikategorikan dia ada sakit. 3 kali boleh lagi jawab alhamdulillah yarhamkallah wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi kali ketiga hacum, kali keempat hacum, kali kelima hacum, ini dah bukannya bersin sehat, ini adalah bersin sakit. Maka tidak disunnahkan kita menjawab yarhamkallah yarhamkallah, kamu ni bersin je yarhamkallah, jadi rimah pula kita kan. Maka lebih baik kita jawab hacum, ya, dikata alhamdulillah, waktu tu jawablah syafakallah, ya, Allah sihatkan kamu,
pergilah hospital, pergilah klinik, buatlah check. Itu. Lepas je 3, bersin yang ketiga tu dah jawab, dia datang bersin keempat, cakap kat dia, syafakallah, Allah sihatkan kamu, pergilah klinik. Itu je kaedah dia. Ya. Kalau tidak, bak kata orang Perak jenuh lah nak menjawab dia. Ya, hacum, ya, sampai kesudahnya tak ada berhentinya. Jadi bawalah ke klinik. Okey. Jadi itu kaedah di antara kaedah bersin. Ya. Maka di sini adab bersin yang kita belajar pada hari ini, ya, pertama, bila kita bersin hendaklah kita tutup, ya, hacum, tahankan suara kita, ya, tapi jangan tahan hidung sampai udara tidak dikeluarkan. Tutup, hacum ada yang buat macam tu, hacum itu terpulang, tetapi yang paling penting ditutupkan bahagian dua ni, hidung dan mulut, daripada terkeluarnya udara. Okey. Satu. Dan kedua, apabila kita bersin, maka ucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah. Yakni alhamdulillah kita bersin, ya, dengan ucapan didengari oleh orang yang dekat kita. Okay. Yang ketiga, orang yang dengar, maka dia boleh menjawab yarhamkallah. Jangan dikata hacum alhamdulillah, ni COVID ni, tak boleh. Ya, yarhamkallah. Ya, jawab yarhamkallah atau yarhamkillah. Bagi perempuan yarhamkillah, bagi lelaki yarhamkallah. Okay. Dan tidak menjadi masalah kita menyebut yarhamkumullah pun tak jadi masalah. Tetapi kalau seorang yarhamkallah, kalau perempuan yarhamkillah. Kemudian dengan suara yang kuat juga supaya apa? Orang yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kalau dah pegang bersin tu dengan tangan, basuhlah tangan. Kalau tisu, buang. Kalau apa-apa, ialah pandai-pandai kita. Yang penting kita jaga adab bersin. Maka di sini kita bicarakan tentang bagaimana adab bersin dan juga menjawab bersin bagi orang Islam yang bersin. Jadi itu hak kita sebagai seorang Muslim menjawab, mendoakan saudara kita se-Islam. Namun begitu, jika orang kafir bersin, maka tidak perlu jawab. Kalau dia kata alhamdulillah, okeylah tu, biarkanlah dia. Ya, tak perlu nak dijawab. Okey, baik. Kemudian yang kelima, menziarahi di kala sakit, yakni menjenguk kala orang Islam sakit. Tercantum dalam Jami' At-Tirmizi, yang disebutkan dalam Jami' At-Tirmizi, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi, wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih, wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidaklah seorang Muslim yang berpagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit, kecuali 70,000 malaikat akan mendoakannya hingga ke petang. Dan tidak ada seorang Muslim yang menjenguk saudaranya pada petang hari, yakni yang sakit, melainkan 70,000 malaikat mendoakannya hingga ke subuh. Baginya juga akan disiap seekor domba di dalam syurga. Ya, masya-Allah. Syekh Taqiyuddin mengatakan, dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini menunjukkan wajib menjenguk orang yang sakit. Itu hak, sehingga kan dikatakan wajib menziarahi orang yang sakit. Demikian pendapat yang ditegaskan oleh Al-Bukhari. Akan tetapi jumhur ulama, majoriti ulama berpendapat sunat ataupun sunnah. Bahkan An-Nawawi telah menukilkan bahawa para ulama ijma' atas kesunahannya. Ya, dengan arti kata lain, ada perbahasan setengah ulama mewajibkan, tetapi yang paling tepat dalam bab ini ijma' ulama, kebanyakan ulama, kalau ijma' ni sepakat ulama, ya, mengatakan ia adalah sunnah dan disunatkan. Perbuatan itu adalah perbuatan yang terbaik. Kerana apa? Kerana dalam siri orang yang sakit ini, ya, kita boleh mendapat ganjaran pahala-pahala yang besar. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan,
Jangan biarkan pahala-pahala yang besar ini ya terlepas daripada kita. Tetapi kita melihat keadaan orang yang sakit bagaimana. Okay, misalnya isu sakit COVID-19 ni, tak boleh perjarakan kena ada, maka kena adalah. Maka tidak boleh kita pergi ziarah. Orang yang bersakit wabak tidak boleh kita ziarah. Seperti sakit ta'un, kita tak boleh pun nak masuk kawasan itu. Penyakit kusta tak boleh nak masuk kawasan itu. Penyakit COVID tak boleh kita masuk kawasan itu. Okey. Jadi kita melihat kepada sakit yang bagaimana yang dibenarkan ziarah. Okey. Kalau sakit walaupun sesama, Allah sesama sikit je pun nak orang ziarah, tak ziarah kerana ia adalah penyakit. Maka disunahkan bagi kita menziarahinya. Sakit apa? Sakit ya sampai demam teruk apa semua, demam sikit pun ziarah. Bila dikategorikan sakit, maka ziarahlah. Kecuali sakit apa yang tak perlu ziarah, ya. Okey. Mati bukan sakit, tu dah mati dah habis kita. Okey, sakit hati. Kalau sakit hati, itu mana nak ziarah, ya. Dia tengok kita pun menyampah, maka tak usah ziarah. Nanti ziarah lagi sakit hati dia. Kita hanya perlu doakanlah untuk dia, ya. Baik. Secara terus hadis ini memberikan isyarat bahawa kewajipan menjenguk hanya berlaku jika si sakit itu orang Islam. Jika si sakit itu orang Islam, diwajibkan, dituntut untuk kita menziarahinya. Tetapi seperti yang tercantum di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah menjenguk orang Yahudi. Bahkan dalam 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa beliau pernah menjenguk pamannya Abu Talib yang musyrik. Okay. Dalam Iqna' disebutkan hendaknya orang yang menjenguk menanyakan keadaan sakit, menghiburkan dan tidak duduk lama di sisinya. Okey. Baik. Dalam bab ini perbahasan sedikit, adakah kita boleh menziarahi orang-orang kafir jika sakit? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang agak menarik yang perlu kita telitikan elok-elok. Jika seorang perempuan, jika seorang yang sakit itu orang kafir, pertama, kita kena faham bahawa kita sebagai seorang Muslim, mesti di dalam minda kita ada kerja dakwah. Adalah jiwa kita adalah datang sebagai makhluk, sebagai manusia yang menyeru kepada agama yang betul, agama yang tauhid. Terutamanya bagi kita ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman ini sedikit sekali ya yang berpegang sunnah, maka satu tanggungjawab kita untuk menyampaikan mesej ini dengan cara yang betul, akhlak yang betul, ya, dan berhikmah. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan Rasulullah pernah menziarahi orang yang sakit yang dikaitkan dengan orang anak Yahudi, ya, sampai anak Yahudi itu mati dan alhamdulillah dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Begitu juga Abu Talib yang sakit, dia datang ziarah, sedangkan kita tahu Abu Talib musyrik, ya. Dan di sinilah mengisyaratkan kepada kita, dibenarkan kepada kita menziarahi orang-orang kafir jika sakit dengan tujuan dakwah. Ya, maksud dakwah ni dia ya macam mana kita nak sebut? Dakwah ni bukan kita terus hanah baca Quran, begini terus bagi ceramah dalam majlis-majlis begitu, tak. Dakwah ni paling kurang dia melihat kita bila kehadiran kita ni, ya, terutamanya kawan-kawan yang rapat, seolah-olah dia caring dengan kita. Ya, maksudnya orang yang sakit tu kata dia ni caring pada aku, okay, ambil tahu tentang aku. Mungkin di situ akan berlaku kelembutan untuk hatinya dengan kita. Ya, untuk berbicara tentang Islam tu lagi mudah. Mungkin kita tidak akan berbicara secara direct, tetapi dengan akhlak kita, ya, menarikkan perhatian dia, ya, walaupun aku kafir, aku pun dia sanggup ziarah aku, bahkan dia bantu, ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan kena dibenarkan untuk menziarah, tetapi kena ada adabnya. Jangan kita pergi ziarah orang tu tengah dung dung ceh, kita pun ambil dung dung ceh, tak boleh, ya. Ataupun waktu pergi ziarah tu dia ada acara-acara yang dibuat tu, kita pun raikan, kita pun baca sama, tak boleh, ya. Maka kena jaga adab-adab, tetapi ya kalau datang kita itu mengambil perhatian kepada dia, yang menyebabkan paling kurang dalam siri dakwah ini, dia tidak menentang kita, dia tidak memburukkan kita, dah cantik,
Ya, bukan semestinya dia masuk Islam, tetapi kalau dia masuk Islam itu yang kita nak. Tetapi paling kurang dia menghormati prinsip kita dan dia menghormati cara kita beradab dan berakhlak. Mana tahu satu hari Allah bukakan hati dia, dia boleh masuk Islam. Okey. Baik. Dalam al-iqna' disebutkan hendaklah orang yang menjenguk menanyakan keadaan si sakit, melihat keadaan. Ya, sekarang ni dengan sistem WhatsApp tu dah begitu mudah lah. Tetapi kalau memerlukan ziarah, ya, maka ziarah tanya keadaan dia, lihat keadaan patient pesakit. Ya, lihat keadaan pesakit. Jangan lihat keadaan kita. Lihat keadaan kita dah lain cerita. Lihat keadaan pesakit. Kalau pergi kata orang bawa, memang bawa buah tangan walaupun kita tahu orang sakit tu dia tak selera nak makan, yang makan tu penjaga sakit, pesakit. Orang yang kiri kanan tu yang akan kebas. Namun kita bawa, mana tahu tiba-tiba pesakit tengok buah-buahan kita tu, makanan kita tu tiba-tiba dia selera, itu asalnya. Bawalah sikit. Tetapi ingat, kita kena banyak meraihkan pesakit. Kerana apa? Kalau pesakit kata tak nak jumpa, jangan jumpa. Ya. Kalau jumpa mungkin dia tengok muka kita, dia muntah. Kan? Dia dengar suara kita, dia muntah. Subhanallah. Ya, saya teringat waktu zaman kami belajar tu di Pakistan, ada kadang-kadang kena sakit tu pelik-pelik. Satu hari saya demam. Demam tu lain macam. Tak boleh dengar suara orang. Budak tu bersembang dalam dom kita, punya kuatnya suara. Saya kata tolong bagi tahu dia, tolong perlahankan suara, tolong perlahankan suara. Ya. Dia kuatnya juga suara dia. La ilaha illallah. Kuatnya. Zoom muntah terus. Ya, tak boleh dengar suara dia. Muntah. Okey. Oleh kerana tu, kena raikan pesakit. Raikan pesakit, pesakit kata tak nak jumpa, maka jangan jumpa. Janganlah pula merajuk. Aku kawan rapat, dia tak nak jumpa. Dia tengah sakit. Ya, kita kena raikan. Banyakkan berdoa. Syafahullah. Ya, mudah-mudahan Allah sihatkan dia. Ya, banyakkan berdoa. Ya. Kalau dia panggil, datang. Segerakan. Jangan buat lengah pula. Saat-saat aku WhatsApp pula. Ya, jangan. Pergi. Kerana dia memerlukan pada waktu itu. Okey. Jadi, pertama, menjenguk dan menanyakan pesakit. Menanyakan pesakit, kalau pesakit tak mampu menjawab, tanyalah orang yang rapat dengan dia. Kemudian menghiburkannya, menghibur yang kalau dia rasa selesa dengan kita bersembang, maka sembanglah, asalkan jangan mengumpat. Ya, kalau dia ajak mengumpat, kata kat dia kamu ni sakit, kok tengah mengumpat mati. Okey, maka jangan buat-buat benda-benda yang diharamkan. Okey, tapi hiburkan. Kalau dia perlukan kita ada, sentiasa ada, lagi baik. Okey. Kemudian tidak duduk lama-lama di sisinya. Kenapa? Orang sakit dia rimah. Dia tak boleh orang ada kat diri dia, lama kat dia. Ya, kecuali kalau orang tu disuka. Tak apa, itu tak apa. Kalau dia tak suka, maka tak boleh. Kadang-kadang kita datang dengan berbagai-bagai cara. Kadang kita datang bawa pakai perfume yang tertentu. Dia tak suka, maka jangan. Ini datang Masya Allah pakai perfume, dia muntah juga. Jangan. Ikut keadaan orang yang sakit. Ya, jangan merajuk. Pasal saya melalui pengalaman-pengalaman yang ini, kadang-kadang manusia ni mudah merajuk. Dia mudah merajuk, dia tak nak jumpa aku ni kawan rapat dia. Bukan. Kerana orang sakit ni lain dia punya jiwa. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi bisa menjenguk kerabatnya. Beliau mengusap bahagian tertentu dari tubuh sakit dengan tangan kanannya. Okey. Baik. Kita dalam hadis yang pertama tadi kita telah menceritakan ya kedudukan orang yang sakit, kita disunatkan menziarahnya disebabkan banyak fadilat-fadilatnya. Tidaklah ada seorang muslim yang berpagi-pagi menjenguk saudaranya sakit kecuali 70,000 malaikat akan mendoakannya hingga ke petang. Subhanallah. 70,000 doa malaikat, yakni malaikat mereka ini adalah orang-orang makhluk Allah yang tidak ada dosa. Dan bila mereka tidak ada dosa, doa mereka adalah mustajab. Oleh kerana itu kita memerlukan doa para malaikat yang seperti ini. 70,000 dia berdoa dari pagi sampai ke petang. Kalau kita datang di waktu petang, dia akan berdoa dari petang sampai ke subuh. Dan seolah-olah kita berada di satu tempat syurga yang penuh dengan taman buah-buahan. Ataupun dalam ni mengatakan domba di dalam syurga, satu tempat yang istimewa lah yang diceritakannya.
Baik. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan datanglah. Carikan masa untuk berziarah dan biarkan diri kita memenuhi pahala-pahala yang besar dalam keadaan yang begini. Baik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada orang yang sakit, ya, lalu dia ambil, dia mengusap bahagian-bahagian tempat mana sakit. Ya, kalau sakit kepala dia bacalah meruqyahkan, ya. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan, Allahumma rabban nas azhib ba'sa ashfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Okey, maksudnya, ya Allah, engkau adalah Tuhan manusia, lenyapkanlah penderitaan, sembuhlah dia kerana engkaulah zat yang maha penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhnya kecuali engkau, iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya, dengan arti kata lain, doa-doa yang begitu amat penting. Paling kurang kita katakan syafakallah, ya Allah yashfik. Boleh. Apa juga kalau kita dengar sahabat-sahabat kita sakit di dalam WhatsApp, doakan Allah yashfik, Allah sihatkan dia. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Allah sihatkan dia, Allah sihatkan dia. Yang keenam, dan tajuk yang akhir ini, yang keenam, mengantar jenazah, mengiringi jenazah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ya, subhanallah. Dalam bab sakit tadi, orang yang sakit kita datang ziarah, kita dah dapat pahala dan dapat doa para malaikat. Sekarang orang yang mati kita datang ziarah, kita juga dapat pahala. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Satu ujian yang Allah berikan, kita boleh mendapat pahala yang begitu banyak. Oleh kerana itu dalam isu coronavirus ini pun merupakan ujian yang besar yang perlu kita sabar, kerana kesabaran itu diambil kira. Diambil kira untuk diangkatkan darjat kita di akhirat kelak. Jangan biarkan dia hilang. Baik. Dalam bab ini, berkaitan dengan jenazah kematian, tidak boleh dinafikan dia ada beberapa kategori kematian orang Islam yang mati. Pertama, orang Islam di kalangan saudara mara kita, orang yang tersayang. Kedua, orang Islam di kalangan orang awam. Yang ketiga, orang kafir. Ya, ini dia kategori orang yang mati. Orang Islam di kalangan saudara mara kita yang tersayang, adik kita, anak kita, bapa kita, suami kita, mak kita, isteri kita, itu semua diambil kira. Dan itu ada kelebihan dia tersendiri. Orang Islam yang luar, ya, kalau dia mati, itu bukan bidang kuasa kita untuk menguruskannya. Cuma ada part-part yang boleh kita join sekali. Kemudian orang kafir yang mati, itu dah kategori lain lah. Baik. Adab orang Islam di kalangan orang yang rapat dengan kita jika berlaku kematian. Pertama, kita baca Al-Quran, ayat Quran dulu tentang ujian yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah, cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat surah Baqarah ayat yang ke-155. Surah Baqarah ayat 155. Jumpa muka surat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay. Dalam ayat ini menceritakan beberapa perkara yang akan berlaku kepada kita yang bernama manusia. Ujian-ujian, kekurangan, ketakutan dan kehilangan ataupun kematian. Maka Allah mengatakan sini, ya, beruntunglah ataupun berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi asas dia dalam bab ini beriman kepada Allah, lepas tu dia hendaklah bersabar. Kemudian siapakah yang dikategorikan orang yang bersabar ini? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dengan arti kata lain istirja', mereka timpa je musibah, ya, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana tu kalimah ini amat penting. Nampak simple tapi amat penting. Apa Allah katakan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Baik. Dalam musibah yang dikaitkan dengan orang yang paling rapat, maka bila kita kena aja, lalu pertama sekali kita tahan diri kita daripada berkata perkara yang tak baik, ya, duduk kejap, menung dulu, lepas tu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jangan terus keluar perkataan melainkan kalau ianya kita nak ucap inna lillah. Kalau yang lain tu tentang ucapan-ucapan yang tak baik ataupun yang tidak bagus, maka jangan disebut. Tahan, lebih baik dia bersabar. Tetapi kalau berlaku terus dia ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu yang terbaik. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lalu dia sabar. Kerana apa? Kelebihan orang yang mengucap perkataan itu sewaktu ditimpa musibah, Allah katakan apa dia? Orang itu dan sesungguhnya, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah orang yang mendapat keberkatan sempurna dan rahmat dari Allah. Dan bukan sebarangan. Dia dapat keberkatan yang sempurna, rahmat daripada Allah, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Itu dia kelebihannya. Tuan dan perempuan, kelebihan orang yang mengucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia bersabar, dua perkara. Tetapi jika kematian itu berkaitan dengan kaum kerabat kita, orang yang terdekat, orang yang kita sayang, ditambahkan lagi satu ucapan, ialah alhamdulillah, yang bermaksud kita redha dengan apa yang Allah bagi. Bukan suka kematian tu, tapi kita redha. Ya, Allah berikan kita kesabaran, alhamdulillah. Maka di sana Allah, Rasulullah SAW mengatakan Allah akan menyediakan, ya, satu mahligai kepada orang yang mengatakan begitu di waktu musibah. Mahligai itu dinamakan Baitul Hamd, rumah bagi mahligai untuk orang yang terpuji, kerana dia mengucapkan alhamdulillah di ketika musibah. Jarang orang yang dalam keadaan musibah boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah, alhamdulillah. Jarang. Ya. Jadi itu kes kematian. Musibah yang berbentuk kematian, dia ucap alhamdulillah, maka disediakan baginya satu mahligai di dalam syurga. Tidakkah kita mahu? Sedangkan dalam bab musibah kematian ini, kalau seorang itu dia kematian, lalu dia meratapi, dia meraung-raung, ya, maka di sana pula akan berlaku lain pula. Apa dia? Maka berlakulah ke perkara yang tidak baik terhadapnya. Apa perkara yang tak baik? Dia termasuk dalam kategori ratapan. Maka pertama, mayat itu terseksa disebabkan ratapan dia. Dan kedua, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa
yang tidak bertaubat daripada ratapannya, maka kalau dia mati pada ketika itu tak bertaubat, dia mati, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian dari tembaga yang penuh dengan gatal, ya, penuh dengan kegatalan ataupun miang apa semua tu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu minta lindung kepada Allah daripada berhadapan dengan musibah lalu kita melanggar adab-adabnya. Baik. Disebutkan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan bab jenazah ini, man syahida janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta turfan falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlu jabalain azimain. Barang siapa yang menghadiri proses pemakaman jenazah hingga disolatkan, maka baginya satu qirat pahala. Dan barang siapa yang menghadiri sampai dimakamkan, maka baginya pahala 2 qirat. Baginda ditanya apa yang dimaksudkan dengan 2 qirat. Beliau menjawab seperti 2 gunung amat besar. Ya, dalam riwayat yang lain seperti 2 gunung Uhud. Baik. Di dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang kelebihan orang yang mengurus jenazah. Banyak kelebihannya tuan-tuan dan perempuan, tidak terhingga banyaknya. Ini di antara satu ya perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, pahalanya yang kita dapat. Bayangkan jika kita berada pada permulaannya, kita ajar dia mengucapkan la ilaha illallah di waktu dia dalam alam nazar. Itu pun besar pahalanya. Ya, kalau dia mengucap la ilaha illallah subhanallah, satu perkara yang terbaik yang pernah kita lakukan pada orang yang tersayang di muka bumi. Oleh kerana itu bagi mereka yang hidup, tuan-tuan dan perempuan, ya, bagi mereka yang hidup, usahakanlah, lakukanlah yang terbaik bagi kekasih-kasih ataupun orang yang kita kasihi, dan hadiahkan mereka satu hadiah yang terbaik sewaktu mereka mati, kita yang menguruskannya. Ya, dengan cara mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu amat penting. Penting sangat-sangat. Mak ayah kita mati, kita uruskan. Subhanallah. Ya, satu pahala yang besar, kerana itulah perpisahan yang terbaik sewaktu kita berpisah mereka di dunia ini. Baik. Jadi dalam bab pengurusan jenazah ini pun kita mengatakan ikutlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan jenazah kena mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, start daripada ditalkinkan, yakni talqin waktu dia nak alam nazar, laqinu mautakum la ilaha illallah, yang dikatakan talqinkanlah orang yang mati itu dengan kalimah la ilaha illallah, yakni waktu dia di alam nazar, sehinggalah dikebumikan, ya, sehingga dikebumikan, selepas dikebumikan kepada doa, ya. Begitu kedudukannya. Jangan campur adukkan dengan adat-adat kita di Malaysia. Kadang-kadang kita masukkan adat-adat kita dalam pengurusan jenazah. Akhirnya dia lari banyak daripada sunnah dan menyebabkan jenazah itu tidak diuruskan secara sunnah, betul-betul sunnah. Sayang. Buatlah hak mana mampu, ya, tetapi jangan sampai kita bergaduh. Cuma kita mengatakan buat hak mana mampu dan hadiah terbaik kepada orang yang tersayang. Baik. Jadi dalam hadis yang diterangkan, barang siapa yang menghadiri jenazah sehingga solatnya, yakni kalau dia memandikan, maka pahalanya besar. Dalam hadis ada menceritakan barang siapa yang memandikan jenazah lalu dia merahsiakannya, lalu Allah merahsiakan keaibannya. Barang siapa yang mandikan, mengkafankan jenazah, maka disediakan baginya, ya, satu pakaian sundus wa istabra, yakni sutra di kalangan ahli syurga. Nampak tak? Barang siapa yang menggali kubur untuk mayat, maka akan disediakan satu tempat paling besar, tempat istimewa yang di mana di situ mendapat pahala berterusan sampai hari kiamat. Itu baru pengurusan jenazah sahaja. Dan di sini saya menasihatkan, terutamanya bagi mereka inginkan pakaian-pakaian syurga seperti as-sundus wa istabra, pakaian ahli syurga, di antaranya ialah menyediakan kain kafan. Menyediakan kain kafan.
Jangan harapkan kepada khairat kematian semata-mata. Dia ada khairat kematian, tak apa. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan. Bukan mahal pun kain kafan tu. Apa salahnya 3 helai dengan saiz dia tu kita beli, kita hadiahkan. Yang menyebabkan kita dapat memakai pakaian yang indah daripada sutera di dalam syurga. Apa salahnya? Ini terlampau kita meletakkan kepada khairat kematian, maka akhirnya kita tidak berkesempatan untuk memberinya. Kalau sekadar RM50 untuk mendapatkan kain syurga, tuan-tuan dan puan-puan, sayang, apa salahnya? Jangan kedua. Oleh kerana itu kita cuba. Buatlah walaupun sekali. Dengar je orang mati, cepat tak nak tahu saiz dia, ya. Lepas tu belikan, siapkan, berlatih. Kerana sekarang ada dah pack satu set tu, siapkan terus, tak payah tunggu, biar duit tu dibagikan untuk dia gunakan. Dan begitu juga dalam bab kematian, ya, kita menyebutkan dia masak makanan sehingga berlakulah kenduri hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, sampai di istilah yang pernah saya dengar, hari pecah mata, hari pecah perut, dan kemuncak last sekali hari pecah tabung. Duit dah habis buat kenduri kan, hari pecah tabung. Kita jangan menyusahkan mereka, sedangkan seharusnya bila orang yang mati ini, ya, keluarga yang mati ini, dia perlu kita yang membantu dia makan. Alhamdulillah kita pernah, sahabat-sahabat kita pun pernah buat dan kita pun pernah buat. Bila dengar ada kematian, siap. Bila pagi, malam mati, pagi tu kita dah siap nasi lemak apa letakkan ke rumah dia. Ya, membantu dia. Kerana waktu tu orang rumah tu dah masyghul, sibuk, otak mereka tak boleh nak fikir dah. Jadi kita belikan makanan untuk mereka. Kalau boleh makanan tengah hari disediakan juga. Kalau boleh makan malam pun disediakan untuk satu hari itu. Okey, pahala besar. Baik. Jadi dalam bab ini, barang siapa yang menghadiri proses pemakaman jenazah, hukumnya sunnah, barang siapa menghadiri proses pemakaman jenazah hingga disolatkan, okey, maka baginya satu qirat, atau istilah kita karat. Emas tu dikira 1 karat, 2 karat kan. Satu qirat, asalnya 1 qirat. Maka orang yang menguruskan, orang yang berada di situ, ya, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Duduk je, ya, tolong apa yang boleh tolong. Dan oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ajarlah anak-anak kita, ya, uruskan jenazah. Biar anak tu urus jenazah mak bapak dia sendiri. Kita ni kena paksa kan. Masalah kita pun tak berani. Itu masalahnya. Saya teringat, ya, mak saya, subhanallah, ya, jazakallah khairan katsira, ya, yang telah memberikan bimbingan yang baik. Alhamdulillah, ya, Allah ampunkan dia, mudah-mudahan mak ayah. Mak saya waktu saya umur dalam 10 tahun, 11 tahun begitu, dia arahkan saya pergi ke tempat orang mati. Kalau ada majlis, ada kematian, pergi sana. Mak nak kamu pergi mandikan mayat. Ya Allah, waktu tu kita kecil. Ya, otak kita ni duk cerita hantu sebelum tu tak tahu. Ya, duk benda-benda yang begitu. Bila orang mati, mula kita takut. Tegak bulu rumah kita. Mak saya paksa pergi. Duduklah kita mandikan mayat tu. Ya, belajar mandi mayat. Tengok, mula-mula pegang paip air tu je. Ya, uruslah mayat tu. Urus. Lepas tu naik pangkat sikit, ya. Pakcik-pakcik pun nak ngenakan kita juga. Dia baginya satu sekali tu mayat budak mati lemas. Ya, mati lemas. Bila mati lemas tu, dia pun kata, kamu tahan, baringkan kepala di atas tangan kamu tu. Lepas tu kita tengok darah dia keluar mengalir atas tangan kita. Tegak bulu rumah kita kan. Pakcik-pakcik pun nakal juga. Okay. Tu tak apa lagi. Lepas tu naik pangkat sikit, mula nak memandikan mayat. Ya, waktu tu dalam baru 12-13 tahun. Ya. Orang tu kata, okey, sekarang sabunkan mayat. Mereka tak bagi tahu bila kita nak sabunkan mayat tu kena pakai glove. Pakai sarung tangan. Ya, barulah kita sabun. Ini tak, sabunkan mayat tu. Kita tak pakai glove. Kita pun sabun lah. Sabun macam sabun. Dia basuh kuali tu.
Habis tu, okey, habis settle saya jenazah ya. Waktu tengah hari nak makan, bila makan tu tercium bau mayat tu melekat kat tangan. Tak boleh makan. Ya, ada satu mayat tu subhanallah. Dia mati pukul 8 malam, pukul 8 pagi tu nak urus dah bau bangkai. Subhanallah, jarang jumpa. Tapi dia ni memang tak solat lah. Jadi kita tak tahu dia solat ke tidak. Tapi memang ke masjid surah tak ada lah. Malam hari Jumaat. Dia bau na'udzubillah min zalik. Ya. Sampai itulah mayat yang mana saya mandikan nak muntah. Bau dia busuk. Dia pasang kemian pun tak boleh apa-apa. Okey. Cuma nak menceritakan ya, biarkan anak-anak kita belajar. Saya paksa anak saya yang umur 11 tahun, 12 tahun waktu tu dipanggil oleh pihak hospital untuk uruskan jenazah. Orang mati berlanggar, ya, accident. Maka saya panggil pelajar-pelajar kita dan anak saya kata masuk. Ayah dulu, mak, ayah paksa. Sekarang ayah paksa awak. Ya, pegang, paling kurang pegang air. Jadi kita latih kan. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan ia mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Orang yang akan memandikan kita adalah anak kita. Itu ialah yang perpisahan yang terbaik pada kita. Maka barang siapa ya memandikannya jenazah hingga disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Barang siapa menghadiri sampai di makam, sampai ke kuburnya, maka baginya pahala 2 qirat. Lalu ditanya kepada Rasulullah, apakah maksud qirat itu? Ya, lalu baginda menjawab, seperti 2 gunung yang amat besar. Hadis ni ya, di antara satu riwayat itu Ibnu Umar dapat di waktu akhir hayat dia. Dia hanya mendengar satu hadis yang mana hadis dibaca sampai solat sahaja. Sampai solat 1 qirat. Lalu tiba-tiba Ibnu Umar terdengar hadis ini sampai pengurusan jenazah sampai ke kubur. Lalu mendapat 2 qirat. Ibnu Umar bertanya, dari mana kamu dapat hadis ni? Lalu dikatakan, ya, daripada sahabat begini-begini. Subhanallah, Ibnu Umar mengatakan, wallahi khasran. Jadi aku rugi. Ya, subhanallah. Ibnu Umar pun mendapat hadis yang terakhir ini, yakni hadis 2 qirat ini di saat usianya dah tua. Berarti dia pun kata rugi. Bagaimana kedudukan kita? Ya, bagaimana kedudukan kita yang langsung kita tak kisah. Ya, subhanallah. Baik. Jadi dalam kitab Al-Iqna' dikatakan menghadiri proses pemakaman jenazah hukumnya sunnah. Dan ini merupakan hak si mayat dan keluarga. Menurut Al-Ajuri, akan lebih baik jika seorang Muslim menunaikan hak saudara ini sampai habis. Saat menghadiri makruh meninggikan suara atau berteriak meskipun melantunkan Al-Quran dan kalimah-kalimah zikir. Kalau kita ada di tempat tu, jangan bising-bising baca Quran ke apa. Ya, berdoa banyak-banyak. Okey. Dan disunnahkan berlaku khusyuk, memikirkan keadaan si mayat, mengambil dari pelajaran darinya dan merenung peristiwa yang kelak akan dialami si mayat. Dimakruhkan pula tersenyum, ketawa, asyik membicarakan masalah keduniaan. Ya. Jadi ada adab kita berada di majlis tempat orang mati ini, janganlah kita pergi setengah orang tu dengan merokoknya, lepas tu bercerita, sembang tu dia, dunia berbagai-bagai, politik itu politik ni. Kita berada di tempat yang menjadi muhasabah untuk kita. Lepas ni kita pula yang akan mati. Itu perlu ada dalam minda kita. Kita fikir sahabat kita ni macam mana keadaan dia. Hatta kalau orang tu buruk tu, baik kita senyap je. Jangan duk cerita keburukan dia. Kalau dia baik, alhamdulillah kita boleh bercerita. Ya, kerana apa? Itu di antara kebaikan yang menjadi doa kita kepada dia. Ya. Kerana kita ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau kita tak tahu hal dia, lagi lebih baik kita diam. Jangan dapatkan dosa-dosa kering yang mana kita akan dihisapkan di mahkamah akhirat. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita jaga elok-elok. Ya, pengurusan jenazah perlu ada. Alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat yang menguruskan urusan jenazah mengikut sunnah. Ya, macam kita ada Ustaz Usindi, ya, grup dia, dan kita pun macam saya sendiri membabitkan diri dalam pengurusan jenazah secara sunnah, dan kita ada Sister Maria yang menguruskan jenazah secara sunnah dan bawa khusus, dan cuba dapatkan ya pengurusan ini secara mereka. Amat penting, ya, amat penting. Kenapa? Di saat-saat begini kita memerlukan orang menguruskan kita dengan cara yang baik.
Baik. Jadi alhamdulillah, maka selesailah tajuk kita dalam bab yang pertama ini yang berkaitan hak muslim, ya, hak sesama muslim, ada 6 perkara. Kemudian tajuk yang berikutnya muka surat 23. Tidak meremehkan nikmat Allah. Tidak meremehkan nikmat Allah. Tuan-tuan dan puan dalam bab ini kita kena faham elok-elok, jangan kita remehkan nikmat Allah. Pada hari ini, hari coronavirus yang COVID-19 yang kita ada ni adalah ujian yang besar. Sebelum ni kita merasakan nikmat Allah melimpah ruah. Kita boleh berjalan ke sana sini dengan tiada halangan. Tetapi pada hari ini kita lihat bagaimana disebabkan kesan, ya, penyakit yang berwabak ini, akhirnya kita tersekat. Nak berjalan pun susah. Nak melakukan aktiviti pun tidak seperti dahulu. Subhanallah. Ini di antara perkara yang perlu kita nilaikan baik-baik. Nikmat Allah bagi kepada kita start kita dilahirkan sampai hari kematian kita. Terlalu besar. Oleh kerana itu jangan biarkan nikmat ini hilang. Dan berapa ramai pada hari COVID ini orang dibuangkan kerja. Ya, syarikat-syarikat merodum jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat waktu sihat sebelum sakit yang disebutkan oleh Rasulullah. Nikmat sihat sebelum sakit, nikmat kelapangan sebelum sibuk, ya, nikmat hidup sebelum mati. Jadi kita jangan biarkan nikmat Allah terlepas walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit kita kena bersyukur. Kita kena lakukan yang terbaik. Itu pasal bila kita belajar hadis dalam kitab Riyadhus Salihin berkaitan dengan sedekah atau amalan kebajikan terlalu banyak. Buat kebajikan yang baik, ya, yang terlalu banyak ini supaya kita dapat pahala yang besar. Baik. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Maksudnya, lihatlah orang yang berada di bawah dalam urusan dunia kalian dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, kerana hal itu lebih patut, dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang tidak diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini di antara beberapa kaedah yang perlu kita lihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Cara untuk kita bermuhasabah yang paling baik. Oleh kerana itu kadang-kadang bila kita merasakan mendapat nikmat Allah, kita diarahkan jangan kita tengok orang yang di atas kita. Ya. Kita ada kereta kancil, sekarang dah tak panggil kancil, Exia, ya. Kita tengok orang yang ada di atas kita BMW, Alphard, Porsche, ya. Kita tengok begitu, yang menyebabkan kita rasa tamak. Aku benar juga. Dia jadi masalah. Kerana urusan dunia tidak boleh begitu. Urusan dunia kita tengok kepada yang bawah kepada kita, yang mana dalam keadaan lapar dahaga, yang tidak berumah, yang tidak ada ada tempat tinggal, yang tidak boleh belajar, yang tidak ada mata. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan puan, bila-bila macam pagi tadi lalu nampak orang buta kan. Subhanallah. Ya, isteri saya tanya macam mana kedudukan dia. Dalam hadis mengatakan 2 mata bagi orang yang buta itu hilang, bagi mereka adalah syurga. Ya, confirm. Kerana maksiat kita banyak pada mata. Oleh kerana itu bersyukur, alhamdulillah nikmat mata yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi terlalu banyak. Tetapi kalau kita tengok orang yang tinggi daripada kita, itu yang jadi kita gila tu. Ya. Kita nak serupa dengan dia. Mula mata kita, mata ni elok-elok, pergi letaknya kanta macam mata rimau. Bulu kening ni dah elok, dia pergi cukur. Pasal tengok orang tu, ya, bercukur. La ilaha illallah. Macam-macam. Ada pipi yang cantik terus tembam. Ya. Mula pakai lipstick macam apa? Macam apa yang kita nak sebut? Ini disebabkan masalah kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan dunia. Urusan akhirat cantik. Tetapi urusan dunia,
yang menyebabkan kita tamak, inginkan seperti mana dia ataupun lebih lagi. Yang paling takut sehingga menyebabkan perasaan kita dengki, nakkan orang tu jatuh dan kita menguasai tempat dia. Ini macam orang politik ni. Naudzubillah. Baik. Kandungan hadis pertama, ketenangan hati seorang tidak akan diperolehi kecuali dengan membaguskan pandangan dan qanaah terhadap apa-apa yang telah Allah bagikan kepada masing-masing hamba-hambanya. Ya, ini di antara perkara yang penting kita lihat ialah pandangan mata kita, minda kita kena sentiasa positive thinking, pemikiran yang baik. Ya, sentiasa positif, husnuzan dengan Allah. Okey, Allah tak bagi aku begini, mungkin ada hikmahnya. Ya, alhamdulillah. Allah bagi cukup apa yang Allah bagi sesuai untuk aku. Begini bersangka baik dengan Allah, ya, dan alhamdulillah kita membantu orang lain juga. Okey, yang lebih kurang daripada kita. Pasal kedudukan ini amat penting untuk memastikan jiwa kita tenang. Kalaulah dunia ni kita masih lagi yang tergila-gila itu yang jadi tidak tenang. Jadi tak tenang. Dan orang politik yang jadi tak tenang itulah dia. Na'udzubillah. Apabila dia telah mampu membuat hatinya menjadi qanaah dengan redha pemberian Allah. Qanaah ialah kita redha dengan apa yang Allah berikan. Cukup bagi kita. Yang paling penting adalah cukup. Ya, bila cukup, kita dah tak kisah dah. Ini masalahnya dah, ya, tuan-tuan bayang ya, saya bagi contoh ya. Kita ada nasi sekilo, orang miskin pun ada sekilo. Cukup dah? Cukup. Tapi kita rasa tak cukup, kan? Pasal apa? Kalau boleh kita nak beras lain, mula kita nak beras. Bukan tak boleh, tapi nak menceritakan betapa sifat cukup kita ini kadang-kadang cukup kita ni nak melebihi sesuatu. Orang miskin ada beras sedikit tapi cukup. Dia tak fikir dah. Alhamdulillah ada lauk, telur goreng satu, apa tu sikit pun cukup. Tapi kadang-kadang kita sampai tak cukup. Itu masalahnya. Sifat cukup ini kita perlu berdoa kepada Allah. Sifat qanaah ni yang mencukupi jiwa kita adalah hati kita ni. Kalau Allah kata dah Allah berikan kecukupan, maka apa juga ya kita takkan kisah dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mampu memiliki tapi diberikan kecukupan. Kecukup baginya. Para sahabat yang mana ada di kalangan mereka miskin tetapi mereka diberikan kecukupan. Dan mereka tak kisah, cukup. Kerana mereka memikirkan hari akhirat. Maka begitu juga bagi kita, maka kena ada sifat cukup, perasaan cukup ini. Lalu meresapi serta menghayati segala curahan, nikmat dan zat yang maha kasih. Maka ketika itulah hati bisa beristirahat dan memperolehi ketenangan. Sehingga tumbuhlah perasaan redha terhadap segala yang diberikan oleh Allah. Nampak tak? Cukup cantik kalimah ini. Yang mengisyaratkan kita bila hati dah cukup dan kita tengok orang-orang yang di bawah kepada kita ini yang keadaan miskin, dia susah, ya, maka kita akan merasa insaf. Sebenarnya betul. Menziarahi orang dalam hospital, merasakan insaf. Menziarahi orang yang miskin, merasakan insaf. Sapu kepala anak yatim dengan jiwa, ya, menginsafi, memang akan terasa insaf. Itu yang kita nak. Tuan-tuan dan perempuan, umur kita 40 tahun ni, yang Allah bagi dah lebih 40 tahun, banyak kita fikir mak kita dulu tu. Ya? Kena pula mak ayah kita sekarang ni, kalau dah uzur sampai tahap nyanyuk, banyak kita fikir Allah datang kembali memori tu, ingatan. Ya, macam mana mak kita jaga kita, mak layan kita kan. Dia datang. Ya, dia datang. Begitu sekali. Ya, sampai kita berdoa kepada Allah, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menghormati dia. Ya. Bayangkan bila kita gosok anak yatim tu dalam keadaan anak yatim piatu. Yang macam saya tempat belajar ni. Kita alhamdulillah anak yatim piatu dari Kamboja dihantar belajar, ya. Mula-mula tak, mak ada, ayah ada, tiba-tiba bila mereka belajar sini dua-dua meninggal. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan, macam mana minda kita menjadi ayah pula pada 3 anak ni yang kita mempunyai perancangan nak tolong dia kalau dia balik ke Kamboja, apa yang perlu dilakukan kan, dengan keadaan ada ke tanah dia apa semua menjadi tanggungjawab kami. Jadi kesian, tanggungjawab. Okey. Jadi bila dah sampai tahap begitu, ya, jiwa kita ni
Tengok mereka susah, kita datang nak membantu. Itu pasal macam program yang pernah kita lakukan tempat orang asli tu kan. Bila datang, yalah memang ujian orang asli tu ada satu ujian. Macam kes apa ni, Abid Liu tu, ya, sebenarnya benda tu sahabat-sahabat kita dah berdakwah, cuma dia tidak di publicity kan, tu je. Ya, sahabat-sahabat kita dah pergi ke sana dengan gerakan dakwah sunnah kita, dia telah sampai ke sana, cuma di video cuma tidak di publicity kan, ya. Dan mereka setengah tu memang dah Islam, dan Islam mereka seperti orang asli yang kami pergi tu. Macam saya pergi di bahagian Tapah, ya, bukan Tapah, di bahagian Simpang Pulai yang menuju ke Cameron Highland. Ya. Kita pergi dengan grup kita untuk buat kerja dakwah ni. Di bahagian tu, satu lagi di Perak Tengah. Perak Tengah tu alhamdulillah kita ambil anak tu, mak dia percaya kepada kita dan kita ambil anak tu sampai habislah belajar di Mesir sana. Ya, alhamdulillah hafiz Quran apa semua, alhamdulillah. Jadi kita pergi yang kat Simpang Pulai ni, ya, kita berdakwah apa semua. Mereka ni sampai seorang tu datang, ustaz, saya ni dah Islam 3 kali. 3 kali. Okay. Terkejut kita. Kita itulah sekali dan tak berani nak kali kedua, tak nak. Kita tak nak keluar, ya. Tiba-tiba dia kata Islam 3 kali. Di situlah. Sama je konsep, ya, dengan yang di Semporna tu, Sabah tu, sama je konsep. Lalu ditanya, macam mana awak Islam 3 kali ni? Dia cerita, oh baru kita faham bila dia cerita. Macam mana? Bila datang orang bawa sponsor, ya, terpaksa berurusan dengan Al-Arabi atau disebutkan orang asli, kan? Dia lain. Dia melihat siapa yang sponsor. Kita datang sponsor, ya, grup Islam datang, di situ dia akan mengucap la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. Lepas tu kita tinggalkan dia. Lepas tu datang grup Kristian, bawa sponsor, oh bantu mereka. Mereka mengucap kalimah Kristian, mereka keluar daripada Islam. Lepas tu datang grup Islam lain pula, ya. Lepas tu mereka mengucap. Itu yang jadi masuk kita datang kali ketiga dia mengucap. Gitu rupanya. Ya, mereka tak faham. Cuma nak mengatakan, nak maintain, bak kata pegawai-pegawai jabatan apa agama Islam, nak maintain tu bukan semudah yang disangka. Tapi itu tanggungjawab mereka lah. Cuma nak menceritakan, ya, subhanallah, sahabat-sahabat kita telah sampai di sana, cuma tidak publicity. Jadi itu yang menyebabkan bahkan Islam di tangan mereka pun banyak juga. Cuma orang tu muncul dalam kaedah yang sama juga. Cuma tanggungjawab orang yang berdakwah lah. Ala kulli hal, mudah-mudahan baik semua. Cuma kita nak ceritakan keadaan mereka miskin. Memang miskin. Waktu kita ambil anak-anak orang asli untuk belajar di tempat saya ni dulu, ya, tu makan arang tu. Dia makan arang. Kita kata kenapa makan arang? Rupanya atuk dia suka merokok tu, letak makan. Dia makan. Ya, begitu sekali. Lepas tu memang dia punya adat tu lain. Tapi alhamdulillah kita bimbing sikit dengan izin Allah, Ya. Subhanallah, seorang telah hafiz Quran yang mengajar pun di Perak sana. Ya, lepas tu ialah kakak adik dia lagi tu terus sekarang ni tengah ambil SPM. Ala kulli hal, kita doakan semua kerja-kerja ini mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah. Dan cuma nak menceritakan, bila kita melihat orang atas, ya, melihat pada sisi agama, ya Allah dia tu tingginya ilmu dia, ya Allah dia banyak harta tapi dia bersedekah, itu yang dibenarkan dalam Islam. Bila tengok orang yang lebih baik daripada kita, dia sudut amalan dia, ilmu dia, maka itu tidak mengapa. Tetapi dalam bab dunia, kita kena tengok orang yang di bawah daripada kita. Kesian dia orang miskin. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita kekuatan. Di saat-saat yang begini, Allah masih lagi berikan kita kesihatan. Di saat-saat begini, orang lain semua ada yang susah kehidupan mereka. Allah bagi kita kelonggaran. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, banyak bersyukur kepada Allah dan lihat kepada orang yang bawah kepada kita supaya kita menjadi tenang dengan redha apa yang Allah berikan kepada kita. Jika hal ini telah benar-benar dia lakukan, nescaya ketenangan hati dan kebahagiaan hidup akan diraihkannya.
Namun jika tidak melakukan bagaimanapun keadaannya, pastilah dia akan tetap mendapati ada orang yang melebihi kedudukan lebih kaya. Pasti. Di akhir zaman ni pasti ada orang lebih kaya daripada kita. Kalau kita nak kata aku kaya, tak ada lagi yang kaya. Tetapi kekayaan tu hak mana? Masalahnya, ya subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, ini semua pengalaman. Dia kumpul kekayaan, sampai dia makan pun bukan nak makan jenis besar hebat-hebat. Makan pun ikan keli macam tu je apa semua. Kerana wallahualam adakah kedekut ke apa? Wallahualam. Tuan dan perempuan, harta tu menjadi milik siapa? Subhanallah. Rasanya saya pernah menceritakan dalam bab ini. Pada hari dia dalam keadaan kritikal, ya, di sebuah hospital, ya, anak-anak dapat tahu. Begitu kedudukan anak-anak. Bertepuk tangan, ayah sakit. Ayah memiliki harta, ya, berjuta. Begitu. Makan tak larat dah, tak ada makan apa semua, ya. Mati. La haula wala quwwata illa billah. Itu dia dunia, ya. Apa yang diseret? Masalahnya masalah agama tidak digunakan. Harta tidak digunakan untuk agama. Habis. Ya, habis. Bagaimana dia nak menjawab depan Allah, hanya Allah yang mengetahui. Ala kulli hal, ia merupakan pengalaman di depan mata kita. Maksudnya dalam bab ini saya mengetahui, ya. Saya mengetahui keadaan beberapa perkara berkaitan dengan hamba Allah ini. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dia. Dan ada kebaikan juga beberapa perkara, kita harapkan kebaikan itulah. Ala kulli hal, ya. Anak-anak perlu dididikkan dengan anak-anak yang soleh. Baik. Sehingga keletihan hati, kecemasan jiwa dan keletihan raga akan terus menyalutinya hingga melalaikan dan melengahkan untuk mempersiapkan diri menghadap kehidupan yang kekal dan kebahagiaan abadi. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, jangan kita terfitnah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kemudian kedua, Nabi SAW telah memberi bimbingan kepada umatnya jalan menuju qanaah. Rasulullah telah menunjuk ajar kita sebagaimana nak menjadikan diri kita orang yang merasa cukup qanaah dan menunjuki mereka arah untuk meraihkan sikap redha terhadap segala kalimah Allah, kurniaan Allah. Ya, nak jadikan kita juga di antara orang yang redha apa yang Allah bagi, kita redha. Ya, bersyukur. Okey. Beliau memerintahkan mereka agar melihat orang yang berada di bawahnya dalam urusan keduniaan, melihat kepada yang lebih sedikit hartanya, ya. Itu di antara kaedah dia untuk mendapatkan qanaah dan keredaan Allah dengan kurniaannya. Tengok orang yang paling bawah kepada kita. Ya, tengok orang yang paling rendah pada kita. Adakah hati kita ni lembut, ya, lembutkan jiwa kita dalam memerhatikan perkara tersebut. Kerana bagaimanapun juga keadaannya, betapapun fakir seorang, tetap saja masih ada orang yang berada di bawah mereka. Begitulah seterusnya. Berapapun parah sakit yang diderita seorang, tentu masih ada yang lebih parah darinya. Betapa sengsara kehidupan seorang yang baru mendapat cobaan, masih banyak lagi orang yang jauh lebih berat cobaannya. Itu dia perbandingan yang kita perlu buat. Ya, orang ni susah, kita pun kita dah senang. Orang ni lagi susah, kita masih lagi senang. Ya. Oleh kerana itu perbandingan yang begitu diambil kira untuk menjadikan hati kita qanaah dan redha kepada kurniaan Allah. Kerana itu jika seorang hamba mau merenungkan dengan benar hakikat kurniaan Allah, maka dia akan tahu betapa besarnya kurniaannya kepada dirinya. Tuntunan yang bijak ini akan menjadikan jiwa seorang bisa beristirahat dan tidak tergesa-gesa. Jiwanya bahagia, keimanannya terhadap Rabb semakin bertambah, mau mensyukuri nikmat Allah dan semakin bersabar dalam menghadapi ujian yang ditimpa Allah untuk meraihkan redha-Nya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang paling penting untuk kita mengetahui bahawa lihatlah orang yang di bawah kita dan di sana akan menyebabkan kita merasakan cukup segala-galanya. Lihatlah orang yang di bawah kita yang kurang, di sana kita akan bersyukur akan nikmat Allah. Tahu tak bila masa kita akan merasakan kenikmatan Allah itu besar? Seperti yang saya katakan, ya, waktu COVID ni, ya, baru kita tahu waktu masa lapang kita yang lepas.
Waktu kita yang lepas dulu kenikmatan Allah tu kita boleh dapat begitu mudah. Ya. Waktu COVID ni kita menyaksikan orang semua tertekan. Ya. Waktu sehat dulu kita tak ada tertekan. Waktu sahabat kita kena COVID, saya dah bertanya di antara kaum kerabat kita kena COVID, dia kata terseksa, nak makan tak boleh rasa, tak terasa, bau pun tak rasa, tak berbau. Baru dia menilai, baru kita tahu bahawa nikmat sehat itu bagaimana. Orang yang sakit tahu nikmat sehat. Orang yang miskin tahu nikmat kesenangan. Tuan-tuan dan perempuan, orang yang tua tahu nikmat waktu muda. Kita lah, orang tua pula. Kita tahu nikmat waktu muda. Oleh kerana itu, jangan biarkan masa-masa berlalu dalam keadaan kita meninggalkan nikmat Allah ini tanpa mensyukurinya. Jangan biarkan masa-masa berlalu yang menyebabkan kita tidak habiskan istighfar kita, mohon keredaan Allah, mohon keampunan Allah pada diri kita sampai hari kita menutup mata. Jangan sampai begitu. Ya. Oleh kerana itu, masa kita berada di akhirat, baru kita tahu nikmat-nikmat yang ada di muka bumi yang seharusnya kita pulun. Satu hari Rasulullah SAW berdiri di suatu kubur. Lalu dia mengatakan, mayat ini bercita-cita kalau dia dapat bangun melakukan solat 2 rakaat yang ringan. Dapat melakukan solat 2 rakaat yang ringan lebih baik daripada dunia seisinya. Solat 2 rakaat yang ringan. Kenapa dah menyesal? Baru dia tahu bahawa betapa besarnya nilai solat 2 rakaat. Begitu juga betapa besarnya amal soleh, menjaga ibu dan ayah, membuat kebaikan. Semuanya itu adalah kita akan dapati di sisi Allah nanti adalah besar yang kita terlepas pandang. Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan bersungguh-sungguhlah dalam kita mengerjakan amalan soleh mengikut apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan sifat qanaah kita kepada Allah dan sentiasalah melihat orang yang lebih bawah daripada kita supaya kita menjadi orang yang khusyuk, tawaduk dan orang yang betul-betul diridai oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.